Assalamualaikum, selamat petang. Hai Mami, apa khabar? Happy weekend. Okay, how was your day today? Hopefully everything is okay or everything's alright, everything is smooth. Okay, hopefully hari ni hari apa? Maybe before this hari biasa, Mami dengan husband mungkin kerja, so anak-anak tak boleh nak kita tak boleh nak fokus. So hari ni mungkin hari fokus untuk sekeluarga kan. Okay, movie time ke maybe today is your movie time. Okay, so today kita nak discuss something about susu drop antara ubat dan herba. Okay, memang pengambilan sesetengah ubat dan herba boleh menyebabkan susu drop ataupun kurang susu dihasilkan. Okay, especially kalau waktu-waktu tu anak tengah ada growth spurt. Okay, ada orang juga yang cakap bila benda ni susu kita boleh berkurang bila kita period. Ada orang yang cakap lah kan, yang Mira pernah baca, oh Mira pun macam terfikir, oh ya ke bila kita period susu boleh kurang Okay, I was tak pernah terfikir pun. Okay, itu kita bincang kemudian. So yang kita nak fokuskan hari ini ialah bila Mami sakit, okay, nak cepat baik sebab kita tak nak berjangkit dekat anak, kita akan ambil ubat. Okay, betul tak? Betul. Okay, dan bila kita ambil ubat, tiba-tiba anak susu kita jadi kurang, anak tak cukup nak minum. Risau ke tak risau? Stres ke tak stres kan? Bila kita risau, bila kita stres, lagilah susu kurang. Okay, betul. Okay, so itu situation yang kebanyakan Mami hadapi. Mungkin ada Mami yang perasan, mungkin ada juga Mami yang tak perasan benda-benda ni. Sebab it really depends on your body. Seriously, it really depends on your body. Macam Mira setengah ubat yang orang kata, setengah makanan, orang kata makan ni susu boleh banyak. Tapi bila Mira makan tak ada pula. Ada orang cakap, bila makan yang ini, susu boleh banyak. Bila try, yes, it works for me. It different person, different people, different dia punya tindak balas dalam badan kan. So yang kita sentuh ni mungkin kena pada Mami, mungkin tak kena pada Mami. Okay, so antara ubat-ubat yang boleh menyebabkan susu berkurang ialah ubat antihistamin. Okay, so normally yang ambil ubat antihistamin ni Mami yang ada masalah alergi. Okay, itu yang pertama, ubat-ubat yang menyebabkan kita alergi dan kita perlu ambil ubat tu. Okay, itu pertama, ubat antihistamin, ubat yang menyebabkan susu berkurang. Yang kedua, birth control pill ataupun pil perancang. Okay, walaupun pil perancang ni dia punya percentage untuk tak get pregnant tu tak adalah terlalu tinggi, dia dalam 70+% aja boleh kontrol untuk rancang keluarga, tapi ramai juga yang ambil. Okay, dia kena makan ikut jadual, betul tak? Okay, tapi pil perancang yang boleh mengganggu kita punya penghasilan susu ialah pil perancang yang melibatkan hormon estrogen saja. Okay, yang melibatkan hormon estrogen. Ada, kalau ikutkan pil perancang ada dua jenis, satu yang gabungan dua hormon dan satu lagi mini pill yang melibatkan satu hormon saja. So untuk Mami yang breastfeeding, di encourage, digalakkan untuk ambil pil yang mini pill yang ada hormon progesteron yang Mira cerita semalam kan, semalam siang kan, tak silap Mira. Okay, kalau let's say you tahu pil perancang tu ada hormon estrogen, please avoid. Sebab bila level estrogen tinggi, susu kita akan reduce. Okay, that's why kalau you rasa, you tanya doktor balik, kalau pil tu ialah pil yang selamat, yang tak ada estrogen, itu akan menyebabkan estrogen punya hormon dalam badan kita rendah dan susu kita tinggi. Okay, so tak kisahlah apa jenis perancang keluarga yang Mami amalkan, sebab dia ada 7 jenis yang saya sebut before this. Okay, termasuklah IUD, implant, suntikan, tu semua ada yang melibatkan hormon estrogen dan ada yang tidak melibatkan hormon estrogen. So make sure bila jumpa doktor nak dapatkan pil perancang ataupun jumpa ahli farmasi, please let them know that yang Mami tengah breastfeeding, so that diorang boleh suggest yang terbaik lah, apa pil yang terbaik untuk Mami yang breastfeeding, so that it will not affect you punya susu. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga ni Mira nak sebut tapi Mira tak pandai nak sebut. Kadang salah sebut, tapi kena sebut juga. Decongestant ni ubat-ubat yang more towards masalah nasal, masalah menyebabkan hidung, pernafasan, saluran pernafasan. Contohnya macam ubat batu, ubat sesama, things like that. Okay, dia ada list of ubat yang kalau Mira sebut pun Mira belum tentu boleh sebut dengan betul, dan kalau Mira sebut pun belum tentu Mami pun boleh ingat benda tu, sebab selalunya dekat ingredient ubat tu kita tak tengok sangat pun kan. Kita makan aja, yang penting sihat, betul ke tak? Okay, so Mira before this, kalau ubat ni, kalau kita sesama ke batuk, I very particular tentang ubat. Kalau pergi farmasi, Nana sekarang memang kalau batuk ke demam ke,
memang tak pergi klinik, kita pergi farmasi minta ubat ke farmasi je. Okay, yang Mira akan beritahu Mira breastfeeding mom, I tak nak ubat yang boleh effect baby. I selalu cakap macam tu je. Tapi Mira tak tahu pula yang sebenarnya ubat-ubat ni boleh menyebabkan susu kurang. This is first time I encountered this masa Mira baca about this. So Mira pun belajar sesuatu juga, selalu belajar sesuatu juga. Okay mami, so kalau pergi jumpa doktor atau kalau pergi farmasi untuk dapatkan any ubat, pergi perancang ke, ubat ke, antihistamin punya ubat ke, make sure you tell the doctor ataupun bagi tahu ahli farmasi tu yang mami ialah mami yang menyusukan baby. You are still breastfeeding your baby, so dan nak dapatkan something yang tak effect susu you. Okay mami, so kena inform diorang. So, mereka lagi pakar. Okay, macam Mira cakap, Mira pun bukanlah pakar lactation ke, pakar apa ke. Mira just a mother to 2 kids. Okay, Mira more towards sharing knowledge, sharing information, okay, so that I can help more mothers, lebih banyak lagi mami untuk banyakkan susu. Sebab Mira dah experience susu kurang, dah 2 kali, ada 2 experience. So Alhamdulillah manage untuk go through that process, banyakkan balik susu. Okay, itu kita cakap kemudian. Okay, itu yang ketiga. Ubat yang keempat yang boleh menyebabkan susu kita kurang ialah ubat macam fertility medication, ubat untuk kesuburan lah. Okay, macam ubat seperti Clomid. Itu antara ubat yang boleh menyebabkan susu kita berkurang. Okay, so sangat important bagi tahu doktor, bagi tahu farmasis yang mana you kalau nak beli buat, bagi tahu you are still breastfeeding, propose ubat yang sesuai untuk mami lah. Okay, itu 4 jenis ubat yang menyebabkan susu mami boleh berkurang. Okay, kenapa? Tadi ada nipas. Oh ya ke? Okay, dah come. Sekejap. Okay, itu ubat. Kita akan cerita pasal herba pula lepas ni. Sekejap Okay, Shana duduk sini dulu. Mama datang. Okay. Okay, so kita herba. Okay, antara herba yang boleh menyebabkan susu merudum, sebab ubat dah cerita, sekarang herba. Ada 4 jenis herba yang Mira akan sebut. Herba-herba ni bila kita kadang tak sedar, kita ambil herba tu. Dan macam Mira cakap tadi, tak semua mami bila makan ni akan menyebabkan susu kurang. It really depends on your body. Okay. Okay, herba yang pertama, herba ni memang banyak kita guna. Macam Mira sendiri pun memang guna untuk buat garlic bread. Okay, kalau tak ada, kita boleh replace dengan oregano ke apa kan. Okay, herba yang pertama ialah herba parsley ataupun daun sup. Yang selalunya kita akan buat bila kita akan guna bila kita buat pasta, buat soup, buat salad, buat smoothies, atau buat pizza and bread, okay, ataupun roti. Okay, itu yang pertama, daun parsley. Daun kedua, daun pudina. Daun pudina ni kebanyakannya kalau kita pergi minum atau makan kat kedai Arab dulu lah, waktu tak ada PKP dulu pun dalam pergi makan luar kan. Okay, kita akan jumpa daun pudina dalam teh. Dalam teh, dalam teh Arab tu kan, dia akan letak daun pudina. Ataupun selalunya orang akan masukkan dalam sup. Macam Mira kalau buat kalau buat nasi biryani, masukkan daun pudina. Kalau pergi kedai India, pergi makan thosai ke, makan idli ke kan, dia akan bagi chutney. Chutney tu ada juga chutney yang hijau diperbuat daripada daun pudina. Ataupun dia makan roti naan. Selalunya roti naan mesti bagi kuah pudina kan. Itu salah satunya juga yang akan boleh menyebabkan susu mami kurang. So kalau mami jenis yang suka makan tu, kurangkan, cuba kurangkan. Ya. Yeah? Sekejap, Shana pergi jalan je nanti kejap lagi mama betul kan? Okay, good girl. Okay, itu yang kedua, sorry. Okay, daun yang ketiga, herba yang ketiga lah herba daun spearmint yang selalunya kita akan jumpa dalam tea, dalam sauce, dalam stew, dalam dressing or even dalam cake. Okay, daun spearmint ataupun more towards daun-daun yang jenis peppermint punya daun lah. Okay, daun yang keempat, daun sage ataupun kalau ikut ejaan dia orang Melayu akan panggil sage. Kalau ejaan betul-betul dia pronunciation is sage, more towards stuffing punya herbs lah, herbs yang kita akan masukkan and then perap and then bakar, things like that. Ni 4 jenis herba yang boleh menyebabkan susu badan mami berkurang. But it depends on people, macam Mira cakap tadi. Okay mami. So let's say susu mami dah berkurang, so mami nak tambahkan susu balik. Okay, tak kira lah sebab ubat ke, sebab herba ke, or even other problems. Okay, make sure you tahu apa problem you so that senang dapatkan penyelesaiannya. Dan the best is jumpa lactation. Okay, tips untuk banyakkan susu. Okay, kalau mami menghadapi masalah susu drop, okay, yang pertama, kena perbanyakkan feeding session. Okay, kena kerapkan feeding session. Not only kerapkan feeding session je, every time kita susukan baby, make sure
mami offer dua-dua belah breast, and then after that, after baby dah habis menyusu, boleh pump keluar susu supaya breast kita kosong. Bila kosong, lebih banyak susu baru boleh diisi. Itu yang lepas tu kita kosongkan lagi, kita betul lagi banyak yang susu baru yang akan refill balik. Itu antara teknik yang paling berkesan lah. Okay, itu yang pertama. Itu kalau direct feeding. Yang kedua ni untuk mamis yang memang jenis yang pump. Okay, tak kira lah mami yang memang eksklusif pumping ataupun mamis yang dia boleh buat dua-dua. Dia memang akan direct breastfeed dan dia juga akan pump. Okay, apa teknik kedua ialah teknik power pumping. Yang Mira pernah cerita juga before this, macam nak buat power pumping. Okay, kita perlukan 1 hour session untuk buat power pumping ni. Every day the same time kita kena buat. Okay, kena konsisten lah buat, nak banyakkan susu kan. Okay, so mami memang kena allocatekan 1 hour. Yang orang takkan ganggu macam ni tengah buat live ni, ada budak anak kacau kan. Tak boleh, macam tu tak boleh. Okay, sorry for that. Okay, macam tak, kiranya kita akan pump untuk 20 minutes. Lepas tu kita perlukan rehat 10 minutes. Waktu rehat tu boleh pump, boleh makan, boleh minum. Okay, lepas tu habis rehat 10 minutes, kita akan pump lagi 10 minutes. And then kita akan rehat lagi another 10 minutes before kita pump the last 10 minutes. Okay, so before buat pump pumping, make sure kita buat stimulation. Apa stimulation tu? Kita tuam breast dengan something hot pad ke, tuam panas lah basically. Okay, lepas tu kita urut supaya let down effect ataupun susu tu senang nak keluar. Okay, senang untuk kiranya tak ada tersekat-tersekat dekat mana, dekat kelenjar-kelenjar susu tu kan. That's why very important untuk urut dan untuk kita tuam panas. And even waktu rest yang 10 minutes tu, kalau tak makan, tak minum, terutama ibu-ibu yang ada masalah diabetes kan, make sure you sentiasa ada snack dengan you. Okay, make sure kalau you tak makan waktu tu, you boleh urut supaya lagi mudah susu keluar. Okay, itu sangat membantu untuk power pumping, untuk kosongkan proses tu. Orang tu nak kosongkan breast. Okay, waktu yang stimulation tu, okay, yang urut dan tuam panas tu. Okay, sangat penting untuk buat benda tu. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, jaga makan. Itu yang paling penting. Ambil makanan yang boleh memperbanyakkan susu. Buah, sayur, protein, oats, mana-mana yang ikut orang lah. Macam makanan dia memang really ikut orang. Ada orang cakap makan pisang, jantung pisang boleh banyak susu. So just go and try buat apa, kerabu jantung pisang. Sedapnya. I love that. Dia memang suka. Even dekat sini waktu belum ada COVID dulu, ada jiran-jiran jauh yang akan hantar jantung pisang dekat bapa mentua Mira, sebab dia tahu bapa mentua Mira Indian. Okay, kawan-kawan dia tahu dia ada menantu Melayu yang pandai makan jantung pisang. So agak selalu juga dapat dulu waktu menyusukan baby. Even sekarang pun kadang dapat. Okay, jantung pisang, betik muda, somtam sedap. Macam nak buat somtam, kalau tak pandai buat somtam, Google je. Kalau tak pandai Google, kalau pandai buat kerabu mangga kan, you buat lebih kurang sama je, you gantikan je dengan betik muda. Boleh juga, tak ada masalah. Buat je, jangan boleh makan, sedap. Okay, selain tu daun pegaga, ini antara yang Mira selalu makan. Daun pegaga, kacang rebus, makan ikan. Ikan pun, ikan kembung waktu tu banyak susu kalau makan ikan kembung. Ikan lain kurang sikit. Dia kurang seriously kurang. Okay, itu yang banyak yang Mira ambil kan, yang Mira ambil waktu Mira first punya baby lah. Waktu tu Mira tak ambil any supplement. Waktu tu memang fikir esok nak makan apa, dusa nak makan apa. Memang kena fikir waktu tu. So I don't take any supplement during that time. Memang struggle. That's my struggle during first baby. Yang second baby, Mira mau tu ambil supplement secara benda tu accidentally tau. I mengandung, Mira mengandung waktu tu, sarap mengandung, susu dah memang kurang terus. Anak yang first tu dah start ambil susu formula Pediasure waktu tu, sebab dia kurus sangat. Dia tak nak makan, dia tak nak minum. Dia memang susu badan je kan. So dia macam semua resource waktu tu doktor suruh bagi Pediasure. So I bagilah Pediasure coklat. Tu pun susah nak suruh ambil tau. Berperang juga. Okay, and then Alhamdulillah Mira warded kan. Alhamdulillah kan masuk ward. Mira ingatkan dah nak bersalin sangat, tapi rupanya waktu tu kandungan belum sampai 30 minggu. 30 minggu. Yalah 30 minggu. Mira ingatkan dah 32, 36 tau. I miscalculated. Salah kira lah. Nasib baik doktor check. Ni belum sampai minggu yang ke 30 lagi. Tak selamat. So masa tu bukaan dah terbuka. Dah berapa cm dah buka. So doktor kata kalau you
deliver, it's not good for the baby, sebab dia punya main organ tak fully develop. Okay, so Mira kena rest, dibaring bedridden, tak boleh jalan sangat. Diorang tak kasi, Mira just jalan pergi toilet aja waktu tu. Bedridden ke hospital dan balik rumah few weeks bedridden juga, so tak boleh buat kerja. Boring, memang boring. Tapi during that time yang Mira try ambil ESP sahaja. Okay, Mira ambil waktu tu ESP sahaja, ambil malam dan pagi the next day. Tengah hari anak datang, anak menyusu. Biasalah dia biasa menyusu badan, susu tak ada ke, susu ada ke, dia still nak juga try. So bila dia try lama pula, dan since then dia menyusu sampailah Mira beranak. Okay, dah beranak pun dia still menyusu lagi. Okay, itu pengalaman Mira dengan ESP, di mana waktu sarap mengandung susu kering terus boleh ada balik susu. Itu dengan pengambilan ESP waktu wadet lah during that time. Okay, yang menyebabkan Mira ambil alfalfa was during Ramadan. Lepas Mira bersalin, selepas lengkap 100 hari berpantang, terus masuk bulan puasa. And then miracle-nya tahun tu boleh puasa, sebab before that 2 tahun Mira tak boleh puasa. Pitam lah, pengsan lah, tak boleh tahan, memang tak boleh, bukan tak try. And then waktu tu sebab dia boleh puasa, very excited tau dapat puasa balik. Tapi susu drop. Dah lah kita susukan dia orang baby tau. So what was my I punya countermeasure waktu tu, I tak percaya pun sebenarnya alfalfa ni boleh bantu. I beli juga. Okay, waktu tu ambil ESP, memang ambil ESP. So tambah alfalfa, ambil lah 2 ni. Ya Allah, banyak beza. So kalau orang tanya, betul ke alfalfa ni boleh buat susu banyak? Yes, it can. Seriously, I dah rasa, Mira dah pernah ambil ESP sahaja for quite period of time, and then tambah alfalfa, lagi banyak susu. Dan dia nak tanya bulan puasa, bulan Ramadan, memang cukup susu untuk 2 orang baby. Dalam keadaan berpuasa, menyusukan 2 orang baby memang cukup susu. Seriously, sangat cukup. Sampai tengah hari waktu Zuhur, waktu yang kalau orang kata waktu tu dah nak susah nak bernafas susu tu, waktu tu lah engorgement berlaku, mengeras sampai tak boleh buat kerja. Letak kerja tu letak tepi, ambil anak, suruh anak susu. Terpaksa sebab waktu tu engorgement, susu tiba-tiba jadi banyak tengah hari tau. That Mira punya experience lah basically. So salah satu cara selain jaga ambil makanan yang betul, boleh ambil macam Mira cakap ESP dengan alfalfa. Okay, so Mira dah cover 2, apa ubat dan apa herba yang menyebabkan susu berkurang, dan Mira juga dah bagi solution apa yang mami boleh buat. Okay, so hopefully sharing hari ni bermanfaat kepada mamis. One more thing, kes COVID sangat tinggi sekarang, 19,000, dan yang menarik perhatian Mira hari ni ialah Brown Indat. Brown Indat ialah orang tu dah meninggal dan disahkan ada COVID-19 dekat Malaysia, 34 orang hari ini sahaja. So it shows di sekeliling kita ada orang yang ada COVID tapi kita tak sedar, dan dia pun tak sedar. So sangat gila important mamis, go for vaccination. Kenapa vaccination sangat penting? Kalau kat Selangor sekarang, even you tak register, you boleh walk in dah sekarang. Okay, sebabnya bila mami ambil vaksin, it protect yourself. Bukan aja yourself, okay, bukan mami je protect diri you. You punya badan akan buat antibody. Antibody tu bila you menyusukan baby, antibody tu akan pergi kepada baby. So you bukan hanya protect diri you mami, you protect you punya baby juga. Okay, macam Mira cakap baru-baru ni, kita ada seorang mami yang ada kena COVID-19, tapi dia ambil ESP. Waktu tu dia ambil ESP untuk banyakkan susu, dan dia Alhamdulillah tak demam, tak sakit. Tapi bila buat swab test positif, anak dia 5 bulan pun positif. Okay, so apa dia buat, dia continue ambil ESP, and then waktu tu dia ambil vitamin C. Dia memang before dia dah ambil vitamin C, dia tingkatkan dosage. So ini untuk menjawab persoalan kepada mereka yang nak tahu apa yang boleh diambil untuk kalau dah nak kuatkan imun. Antara yang boleh diambil untuk kuatkan imun ialah vitamin C. Okay, vitamin C yang ini, kalau before this, kalau kat botol pun tulis ambil 1 biji. 1 biji tu 500 mg. Okay, tapi kalau waktu sekarang, especially kalau Mira keluar, Mira akan ambil 2 biji. 1 biji ataupun lebih. Sebab takut. Itu bukan takut apa. Risau lah sebab kita tinggal dengan orang tua, kita tinggal dengan anak-anak kecil yang sangat fragile. Okay, so bulan ambil dapatkan vitamin C ni. So that mami ambil ESP, ambil juga this vitamin C. Sebab dia positif COVID-19, kita sarankan ambil 2 pagi dan 2 petang. Okay, so total of 4 biji bersama dengan 2000 mg ataupun 2 gram. Okay, itu yang maksimum kita boleh ambil vitamin C. Okay, selain itu juga mami boleh dapatkan Nutrifuran. Nutrifuran ni kiranya sangat bagus untuk kuatkan imun badan kita, untuk lawan virus, lawan bakteria, lawan any jangkitan, dan at the same time kuatkan badan kita. That's why mami ni dia tak demam, tapi anak dia ada kebah-kebah sikit, ada keluar rom-rom sikit, itu je.
at least anak tak adalah meragam. Sebab kita tahu baby bawah 1 tahun kalau terdedah pada COVID sangat bahaya. Even dekat Malaysia pun dah ramai yang ada few cases baby meninggal because of COVID-19 sebab diorang punya saluran pernafasan sangat kecil, and then diorang punya sistem imun tak kuat. Itu sebab kita kena protect. For mummies, kalau nak kuatkan imun, salah satu caranya selain apa protein selain banyakkan susu, dia sangat penting juga untuk bina dan baiki sel dan make sure sistem imun kita berfungsi. Sebab sistem imun pun daripada sel-sel juga kan. Dia akan sangat penting lah, bagus kiranya. ESP ni antara yang sangat penting, bukan je untuk banyakkan susu, for your immune system as well, untuk sel-sel kan, untuk baiki sel-sel yang dah rosak, untuk develop sel-sel baru yang bagus, sel-sel imun yang boleh lawan bakteria, virus tu semua. And then vitamin C ni more tu nak lawan, nak neutralkan radical bebas. Bila kita sakit, badan kita akan release more free radical atau radical bebas. Bila kita ambil vitamin C, dia boleh neutralkan balik lah, something like that lah. Okay, Mira rasa itu saja perkongsian yang hari ni. If you think this today sharing, tajuk yang kita bawa hari ni, ubat dan herba yang menyebabkan susu berkurang, bermanfaat untuk you dan you rasa ia sangat bermanfaat akan jadi sangat bermanfaat untuk orang lain, please share it. Okay, and then please comment if you think ada benda lagi yang Mira boleh improve. Hari ni pun lupa pakai mic. Okay, dah nak habis berperasan. Okay, if you think there are ways yang I boleh improve lagi my sharing to all the mummies. If you think ada tajuk lain yang you all nak bawa, sebab sekarang ni actually Mira tengah bawa tajuk 10 penyebab susu mami kurang, susu mami berkurang. Okay, hari ni bukan topik yang kelima, kiranya sebab yang kelima lah, macam mana susu boleh drop, which is disebabkan ubat dengan herba. So Mira ada lagi 5 topik untuk bawa after this. And then kalau mami rasa nak topik lain yang Mira boleh share dan kongsi, let me know so that I can share to all of you. Okay mami. Dan ada juga baru-baru ni ada mami tanya Mira, okay, macam mana kalau breast I luka, bolehkah I teruskan penyusuan? Okay, basically I'm not a lactation, tapi Mira I google, I try untuk dapatkan jawapan, dan Mira bagikan jawapan yang Mira dapat. At the same time I bagi tahu that mami, I'm not a lactation, I just a mummy who dah berjaya susukan diorang baby sampai umur 2 tahun lebih. So it is better untuk mami jumpa atau contact lactation untuk dapatkan jawapan yang lebih tepat daripada seorang lactation, orang yang pakar. Okay, Mira bukanlah yang pakar, I just share my experience, I just share apa solution yang Mira pernah buat in order nak banyakkan susu, so that ibu-ibu kat luar sana pun boleh juga tiru apa Mira buat, supaya you dapat memperbanyakkan susu you dapat susukan baby sampai umur baby 2 tahun lebih. Macam mana apa yang Mira dapat, macam tu juga you boleh buat. Macam mana masa susukan baby tu susu banyak, kulit you pun improve jadi cantik, rambut gugur, yang masalah rambut gugur pun hilang, masalah rambut tangan-tangan kebas pun hilang. That is all my problem dulu. Masalah sakit pinggang, sakit belakang semua hilang. Yes, I encounter a lot of health problem masa lepas bersalin anak kedua, dan benda tu satu persatu Mira hadapi, dan I come across all the solution lah dengan pengambilan of course supplement lah. Barulah Mira sedar yang actually apa yang Mira makan sebenarnya tak cukup. Okay mami, tak cukup. Bila ambil suplemen ni, okay, sakit pinggang. Bila ambil Osteomatrix, baru sakit pinggang hilang. Bila ambil Osteomatrix dengan B-complex dengan Omega, baru kebas tangan hilang. Okay, bila tinggalkan ESP, tinggalkan Omega, I punya rambut gugur balik. I encounter a lot of issues yang benda tu buat Mira rasa I have to share with others so that other people can live healthier. Orang mami-mami kat tempat lain pun boleh atasi masalah mereka dan hidup lebih sihat, lebih bermakna, something like that. Okay, itu saja untuk hari ni. Hopefully bermanfaat. Sorry untuk celoteh yang terlebih dan ada gangguan tadi. So mami out there, if you got issues, please highlight it. Jumpa lactation, jumpa doktor. Kalau you rasa you nak dapatkan any of Shaklee punya vitamin, kalau nak banyakkan susu, boleh ambil Alfalfa dengan ESP. But Mira mesti akan tanya juga ada any sickness ke apa, sebab tak semua orang boleh ambil ESP, tak semua orang boleh ambil Alfalfa. There are certain medication, ada certain health condition ataupun ada certain masalah kesihatan yang tidak membolehkan mami ambil ESP. Ada certain masalah yang tidak membolehkan mami ambil Alfalfa.
That's why very important untuk Mira tahulah apa you punya health condition before Mira boleh propose. Dan in terms of bersalin, it is best kalau you boleh ambil semua. Tapi tak semua orang ada bajet untuk ambil semua, ataupun diorang ada benda lain lagi yang perlu disalurkan bajet-bajet tu kan. So macam Mira dulu, Mira pun bermula dengan ESP dengan Omega. Oops. Okay, rasa itu saja untuk hari ini. Thank you for listening. Take care. Assalamualaikum.